Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المخلصين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, bolehlah sama-sama kita bersama di dalam ruangan pengajian ilmu tafsir daripada isi kandungan Al-Quranul Karim daripada suratul Ahqaf. Biidhnillahi ta'ala wa mannih, kita akan mulakan pada pagi ini iaitu ayat yang ke-18 daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala rayak dan khabar kepada kita tentang anak yang deraka. Anak yang deraka ni makna kata anak yang tak taati dua ibu bapa perkara yang baik, perkara yang jadi khair. Khair di sisi pandangan agama lah, bukan tahsinul aql.
Bukan semata-mata mengelokkan dengan akal dia. Tidak. Jadi dia deraka kepada dua ibu bapa dia, hal ibu bapa dia mengajak kepada hukumnya Tuhan. Seperti mana ada di dalam sebutan Al-Quran di sini ni, iaitu ibu bapa dia ni mengajak dia. Dia ni orang yang tak berimeh. Ibu bapa ni orang berimeh. Ibu bapa dia pun panggil dia, seru dia. Panggil seru di sini mana seru adi, tak ada gapo. Panggil nak buat kira di antara satu sama lain sesama manusia, tu tak ada salah. Tapi pergi panggil perkara yang ghaibiyah tadi itu, situ tempat yang diperbincangi di antara ulama ahli sunnati wal jamaah dengan ahli bid'ah wal ahwa. Di situ tempat-tempat yang kita kena ambil tahu di situ. Lalu ayah dengan ibu dia pun panggil lah. Kata, wahai anak, marilah berimej kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita boleh sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Berimejlah kepada Tuhan, kata mati tadi itu di sana kena ada bangkit, kena ada hidup balik di akhirat nanti. Tetapi anak dia ni tak faham tujuan hak mak pak dia. Dia duk faham kata mananya tok ki tok nye. Nah, tok ni hak telah mati gidah. Orang ni hak telah mati gidah. Sore pun tak ada kembali klik kepada ini dunia. Lalu dia kata, bagaimana aku nak benarkan perkataanmu, wahai ibu bapa aku? Salah gitulah. Kalau kita nak kecek, nak jadi bahasa tepat kita mudah nak faham tu gitu. Lalu ibu bapa dia pun rasa gelak jalan lah. Berasa kata tak ada jalan keluar lah. Lalu dia kedua-dua ni seolah kata minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertolongan daripada Tuhan. Minta pertolongan ni kena minta daripada Tuhan. Nak bukakan hati seseorang, hati anak dia ke hati siapa, dia kena minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada yang lain benda-benda lagu ni. Dia dok minta daripada tok wali tu, minta daripada apa nama jin tu, jin ni. Kenapa? Roh orang hak molek tu, roh orang hak molek ni. Tak leh lagu tu. Kerja ni kerja Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerjanya hingga bukan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahulah sini ni. Pembicaraan dia panjang, akan tetapi kita nak mengasaskan dulu. Balik belakang tu apa yang kata belakang daripada perkataan hak saya kemukakan itu ada pembicaraan panjang. Tetapi kesimpulan sebagaimana kita sebut itulah. Lalu dia pun tak terima juga. Nah, dia tak terima juga. Mak pak dia kata mati hidup kelik, sesungguhnya perjanjian Tuhan ni benar. Minta doa pula lepas tu daripada Tuhan. Nak royak kata, hati manusia ni kita tak milik, walaupun anak kita sendiri pun. Janganlah kita duduk dengan anak cucu kita seolah kata kita ni nak dia tadi tu supaya dengan kita nak belaka. Hak tu apa yang kata khayal boleh. Terkadang kita nak buat tak boleh. Sebab kita tak milik hati dia. Di sinilah ulama tarbiyah kata kita kena kira juga kepada hati anak-anak kita. Orang hak kita pera tadi tu. Jangan kita duk gi kelajak. Nah, kasih lah, tapi jangan kasih kelajak. Jangan sampai kata tak boleh anak cucu tadi nak mikir gapo. Tak boleh juga kita orang tua. Anak cucu pun nak mikir gapo-gapo, jangan duk lakah kepala orang tua. Ayah nak kira juga. Dua pihak lah sini. Tapi sini nak ayat kata hati ni tak ada. Kalau Tuhan tak bukanya tak nampak. Royak gitu, royak gini, akhir sekali dia katakan fa yaqulu ma hadza illa asatirul awwalin.
Tak lain tak bukan ni cerita-cerita dongeng belaka ni hak orang-orang dulu-dulu. Menyakit asraniyah ke kita royak dah kemarin tu. Ia kata lagu tu, hak pesing kata nak mempertahankan barang lama kena tak kena hak tu sebasa. Hak tu sebasa, hak tu tak sek maju hak ni nak maju sampai kan nak tinggal asah. Bala belaka di antara dua-dua tu. Karena dia cara mikir ni fikrah ni cara mikir ni ideologi ni ada sampai sekarang dah. Sampai ke masa kita duduk 2022 ni. Bulan Zul Qa'dah ni yang kita ada ni, akhir-akhir bulan ada. Dan lagi selagi akan ada berpanjangnya gitu juga. Dengan itu kita kena ada ilmu pengetahuan hanya jua untuk nak mensiasdiakan kita nak menghadapikan cara memikir yang menyeleweng seperti itu seumpama tu. Apabila dia kata gitu, keputusan dia jadi gini, jadi lagu mana? Cuba kita tengok ayat yang ayat yang ke-18 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan katakan, ulaika allazina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Ni keputusan dia. Ni keputusan dia. Ada tu, ini makna keputusan dia. Jadi gapo di sini? Tuhan nak royak kata setelah daripada dia tu kata fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dia kata dengan ini perkataan ni anak hak royak kepada ibu bapa hak molek tadi tu. Lalu disengkakan oleh setengah-setengah daripada ahli tafsir. Setengah-setengah kata ahli tafsir ni orang yang giroyak kata gapo? Nyagi royak kata anak Sayyidina Abu Bakar. Dia kata ayat ni setengah daripada ahli tafsir lah. Setengah daripada ahli tafsir dia kata ayat ni orang kecek dengan ibu bapa lagu ni kena kepada anak Sayyidina Abu Bakar. Namanya Abdurrahman ibni Abi Bakr radhiyallahu anhu. Mana kata dua beradik lah dengan Siti Aisyah tu radhiyallahu anha. Ya pahal lagu tu. Lalu dijawabkanlah oleh alim ulama kita, kata kalau pergi pahal lagu tu tak kena. Sebab gapo? Sebab Abdul Rahman ini tak kalau dia tu duduk dengan cara lama, gapo nama tu ya berimeh. Ya orang berimeh, akhir sekali mati di atas Islam. Itulah maknanya hak ulama tu setengah-setengah duk pahal tu tak betul lah. Nampak tu tak? Tak betul lah. Bahkan dia ni termasuk daripada orang yang lebih pula di kalangan orang Islam. Itu maknanya gitu. Jadi dia katanya sini ni ahli tafsir royak kata ini pendapat riwayat daripada Aisyah bahawasanya dia tu adalah mengingkari lah kata ayat ni Aisyah tu ingkar. Orang hak faham pun bukan zaman kita, zaman sahabat lagi lah. Kalau lah tak zaman sahabat Aisyah buat apanya nak ingkar, mana ada orang duk kecik dah zaman tu. Di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ayat ni turun kepada saudara mung lah hai Aisyah. Lalu Aisyah ni dengar itu pendapat, dia engkar akan itu pendapat, kata maksud tu kena kepada saudara dia nama Abdul Rahman. Saudara dia nama Abdul Rahman. Demikian itu juga pendapat ni disebutkan oleh Az-Zajjaj di dalam kitab tafsir dia lah, kitab Ma'ani tafsir dia dan lain-lain lagi. Sebagaimana Imam Sam'ani rahimahullahu ta'ala Asy-Syafi'i sebut di dalam tafsirnya. Jawabnya, tokoh-tokoh ulama yang kita buat kesimpulan mari selalu kata, orang yang berpendapat dengan itu pendapat, orang panggil pendapat yang dhaif lagi fasad. Pendapat yang seolah kata tak diboleh buat pegang.
Tu makna kata di sana ada pendapat-pendapat di dalam kitab-kitab tafsir yang tidak boleh kita nak mari ambil wak pakar, awak pergi, mari buat sebar dalam arti kata supaya nak menyerukan manusia kepada itu faham. Tak. Bukanlah tu. Kita kena faham molek nah. Kena faham jadi molek kata cara kita nak baca ilmu tafsir pun kita kena tahu cara petik ambil tapis ulama tadi terhadap pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab tafsir itu ia pilih lagu mana pula. Kalau kita nak misal dengan cara mudah-mudah, kita ni duk beli terkadang di tempat orang jual buah-buah kayu, buah-buah durian, buah-buah gapo. Orang wak hari jual. Orang nak beli tadi dia pilih pula. Ning gining, hak ni kurang sikit, hak ni tak sik. Hak ni hak durian patah deher ni dan sebagainya. Ya gitulah cara dia. Bukan semua mana kata apabila orang wari kita beli belaka. Tak, itu makna kata orang tak faham manhaj tu. Orang tak faham cara nak muamalah dengan pendapat-pendapat perkataan-perkataan alim ulama. Cara tapi saya tak leh ni orang apabila dia tak leh dia pandai baca sekarang agak. Ni masalah besar. Masalah besar sekali lah. Masalah yang jadi muskil lah. Hai, ada dalam kitab kok mana? Buat kerah gong cara dia agak. Susah belaka tu. Nampak tu? Lepas tu dia tak saya buka, tak saya terima sebab dia tak ada mengaji mula lah. Cara-cara nak ambil petik lagu mana. Dia duk mengaji biasa cara nak baca sekarang. Dia kira tawah dia kan boleh beli belaka lah. Nah, kira kata buah durian, boleh beli ikut, tak ada apa. Dia tak ada beza di antara hak mana cara, dia tak ada ilmu situ. Lepas tu dia kata apa, benda tak halal kan lagu mana? Jadi buku besar. Supaya juga dalam ilmu agama kita ni, ada dalam kitab dia kata. Bahasa tok guru saya, dia kata, tak song tak kena. Buat tak song gitu. Boleh jadi ke tak kena tu. Kemudian kalau tak kena, ulama nak bubuh apa dalam kitab? Ulama bubuh tu nak orang reti pandai baca. Bukan orang pandai baca sekarang. Makna reti pandai nak ambil tu. Cara muamalah tu. Sebab tu nak lepas orang pergi beli, pergi jual apa kena orang hak reti. Juga orang hak apa nama nak baca kitab nak berapa. Ya kena reti juga. Kalau tak reti bala lah. Situ je tempat yang kita kena ambil. Lalu Aisyah ingkar pendapat tu. Tak boleh. Dia kata, bukanlah gitu. Sebab apa? Sebab cuba perhati dalam ayat dia kata. Ni Aisyah. Cara dia ambil dalil tu hebat. Padalah Nabi buat masuk dalam rumah dia pun. Dia cara ambil dalil tu hebat. Aisyah ni salah satu daripada orang perempuan yang faqihah. Makna kata yang fahamnya dia tinggi. Degree dia tu tinggi. Dia reti sungguh. Bukan makna kata ikut-ikut gitu. Ada orang perempuan tak siapa itu tu dah. Bukan semua lah. Bukan semua. Tapi kita nak ayat kata Aisyah ni orang bijak. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil dia duduk tepi tu. Ambil dia duduk di tepi tu. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia kata, bagaimana nak jadinya saudara aku? Ni sifatnya seseorang yang jadi dua beradik ni kena mempertahankan juga maruah kepada adik kakak. Ni kalau ngau orangnya masuk sangat. Tapi kalau ngau adik-beradiknya jadi buku akik balah belaka, tak boleh juga. Ni terkadang ngau orang tak ada boleh buat kira langsung. Sama-sama adik-beradik dia. Tu bala juga. Duk ingat ke itu adik-beradik dia? Kalau kerja ke apa-apa adik-beradik dia, orang lain tak sah. Dia tak boleh juga. Ia kena duduk tengah belakang tu. Jangan kita berat hak mana-mana satu. Balik adik-beradik kita pun kita tengok. Masuk dengan hak kena. Hak tak kena jangan duduk masuk. Orang luar kita muamalah. Hak mana adanya kebolehan, adanya kehebatan. Tak apa. Ya lagu tu. Lepas tu hak lain lagi tu, ni puak aku ni, sebab tu aku terima. Ni daripada parti aku ni, sebab tu aku akak. Tu bala besar tu. Tu bala juga tu, bukan bala sekadar kata minyak mahal. Tak, bala juga tu.
Sebab apa? Sebabnya dia ambil orang bukan ahli dengan sebab pati dia, dengan sebab puak dia, mari dia depan. Tawallal juhal, mengangkatkan orang tak reti gapo tu tak depan dengan sebab ni orang kawin, orang aku. Orang hak kita. Orang hak reti-reti taknya ambil. Sebab tu rutuh kemajuan umat Melayu kita, rutuh kekuatan orang kita. Rutuh. Sebab tu dalam Islam ya tak sah tu pasal kata berfanatik tu, tak sah. Nabi pernah kata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Nabi kata man laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan daripada orang yang aku tadi itu setuju dan redha terhadap dia sebagai umat yang benar-benar umat aku, orang yang mengajak kepada fanatik dan sebagainya. Dan orang yang mati di atas paham tu dan pegengel umpama tu, pakai ideologi cara lagu tu, ya tak sih. Nabi tak sih. Tapi tak dengar orang kita. Hadis Nabi ni banyak mansuh di sisi orang tu lah, bukan mansuh sungguh pada ahkam. Tak sih dengar nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran dia sebagainya. Orang tak reti apanya ambil juga. Aisyah ni yang mempertahankan kepada saudara dia benda betul hak kena. Bukan mana kata yang mempertahankan benda hak salah jangan pertahan. Tak sah pertahan. Kita royak kata salah. Qul al-haq walau kana murra. Royak benda hak kena tu walaupun pahit. Royak dengan cara. Royak dengan cara. Itu makna kata kita ngaji tafsir. Ngaji tafsir ni kena wa'ma. Ngaji nak wa'ma, bukan mengaji pasal nak tahu saja. Ngaji nak tahu tu, orientalis tu, orang hak pesing mustasyrikun tadi tu lebih reti pada kita. Kalau nak mengaji pasal tu tak? Bahkan dia pula mari mengajarkan kita dan odakan kita kepada ahli Islam kita. Kita tak sampai situ. Sebab tu kita lebih orang Islam kita ni mengaji li ajlil amal lillahi tabaraka wa ta'ala. Ngaji untuk nak beramal kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Situ kita kena faham jadi molek. Sebab cara yang ambil dalil tengok. Ni orang hak bijak ya lagu tu. Mana kata ya bukan duk kerah. Kalau adik aku kata lagu mana? Tak, sebab apa? Kata tak boleh kata. Limaza, kenapa? Kerana Tuhan kata gini ya kata. Tengok. Kita kena ngaji usapa situ nah kita tu. Budak adik-adik pelajar tu, anak-anak murid semua tu. Hak duk ngaji agama tu, kena ngaji wi pandai cara nak istidlal ayat Quran tu lagu mana. Ada mau kata tu kerja mujtahid. Itulah kita nak berjalan belakang mujtahid. Cara kita nak faham seperti dia lagu mana. Supaya kita duk turutnya orang back kereta ke gapo ke, kita nak pergi belajar dengan dia. Ni turut saja. Tak jalan lah tu. Turut tukar-tukar umuh ni. Turut tengoklah cara dia buat lagu mana, tanya dia gini-gini. Belajar dia orang turut 10 tahun pun tak ada gapo. Cuma kita belajar dengan dia. Akhir sekali pandai sebab kita. Gitu ni dah ajar pasal tupak. Saya duk royak dah ke? Mengajar pasal tupak, mengajar pasal kalau bahasa Arab tu orang panggil mahsyi, sumak semata. Tak boleh nak kira, tak boleh nak itu, bukan lagu tu. Itu orang panggil mengaji yang tak ada jadi kualiti. Sebab tu jadi apabila kita ni berasa kata hebat tempat kita ni, apabila tubik keluar negara, belakang sekali. Tu besar tu, tu masalah besar tu. Masalah hak kita kena duk pakai mikir. Sebab usul kemunduran tadi itu kita tak sabelah lah. Umpama ilmu kalam, seumpama hak tu hak mundur. Kita kena belakan usul ataupun dasar kemajuan iaitu Alkitab was sunnah dan mazhab salaf. Hak tu hak sungguh. Hak tu hak sungguh. Kita kena cari, kita kena pakak-pakak hak tu. Aisyah katakan, sebab tu dia kata pada belakang daripada ayat ni, ayat yang ke-18 kita nak dengar ni lah. Tuhan katakan, kita dengar dah ke ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi ummin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Dia kata mereka itu, maksudlah mana cuba tengok. Mereka yang mengingkar derhaka seperti itu iaitu orang-orang yang tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang telah dahulu daripada mereka, daripada kalangan jin dan manusia.
Ada pun adik aku ni ataupun saudara aku ni, dia orang beriman. Bagaimanakah Allah mula waktu ayat ni di atas dia? Tak kena, dia kata ayat ni adalah ayat yang orang tak beriman. Adikku ni orang beriman, saudaraku ni orang beriman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu mewajib di atas mereka itu keputusan dengan azab di dalam api neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia kata ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak, mana hukumnya di sisi aku ni tak boleh nak ubah dah. Kalau Tuhan tahu pada sedia kala kata dia ni kena masuk neraka, dia ni kena tak selamat daripada siksa dia kena jadi lagu tu. Adapun Abdul Rahman, adik aku ni ataupun saudara aku ni beriman dan dia bawa Islam dengan cara elok-eloknya, bahkan dia termasuk daripada golongan orang yang hebat di kalangan orang yang beriman, maka sahihnya sesungguhnya ayat ni turun kepada orang yang lain, iaitu orang yang deraka di kalangan orang kafir dengan dua ibu bapa dia yang beriman, sedangkan dia mati di atas kekufuran. Tengok tu ayat atas hurai. Cara nak hurai tu ya lagu tu. Hurai dengan alasan. Alasan daripada mana? Daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya lagu tu. Ni kita ada hurai-hurai hak pasal kita sekarang. Tak boleh lah lagu tu. Akal ni ulama kata mutafawitah. Akal ni orang ni dikri lagu ni, orang ni lagu ni, orang ni lagu ni. Tak sama. Tetapi kalau kita guna wahyu indal ikhtilaf, apabila di sisi apabila kita ada perselisihan, adanya pahami tak sama dan sebagainya, kembali klik pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, mengikut apa yang dihajarkan, yang ditunjukkan oleh ulama al-millah, ulama ar-rabbani, insya-Allah kita akan sampai kepada natijah. Dia lagu tu caranya. Dia lagu tu caranya. Lepas daripada tu gaponya ulaikal ladzi tu kita dengar dah. Ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi ummin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Allah subhanahu. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Innahum, sesungguhnya mereka itu. Sesungguhnya mereka itu. Mereka mana? Pada mu kata pionyo ayat ni kalau nak misah satu boleh, tak Tok Guru boleh. Seperti anak Nabi Nuh alaihi salam. Seperti anak Nabi Nabi Lut alaihi salam dan sebagainya. Ada bukan? Makna kata seperti anak Nabi Nuh alaihi salam. Hak tu. Anak Nabi Nuh alaihi salam. Hak tu hak kena dengan kena dengan ayat dia. Kena dengan ayat dia. Sebab pak jadi rasul, ulul azmi mengajak dia supaya beriman. Kemudian dia tak sih, tolak. Dan umum daripada orang-orang yang tak beriman. Umum daripada orang-orang yang tak beriman. Dalam kalau kita baca di dalam sejarah tu, adalah satu keluarga, dua keluarga. Tapi kebanyakan hamba tengok dengan mata tadi itu, iaitu gapo? Iaitu anak tu menerima Islam, ibu bapa tu tak sih menerima. Ya balik kot tu. Nampak tu tak? Ya balik kot tu. Sebab itulah tak ada gapolah, apa yang dikemukakan, yang disebutkan tu daripada ahli tafsir kita ni dia tak ada masalah dah lah. Tak ada masalah di sini, makna kata boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Ambil pengajaran daripadanya. Sekadar mana kita mampu lah. Sekadar mana kita mampu. Di sini kita ada royak dah cara kita nak faham sekali lalu. Lepas tu kita nak memperdetail tu bab lain. Itu bab lain. Ia kena ngaji pula. Nampak tu tak? Apabila ngaji kau tinggi, kita kau tahu kau banyak. Kalau nak buka kelas pertama ni, nak tahu belakang dalam arti kata supang kelas 10. Ya tak boleh. Ya sistem dia lagu tu. Nampak tu tak? InsyaAllah kita akan pergi bersama-sama di dalam pengajian kita. Mengaji ni minal mahdi ilal lahdi. Ambil daripada no kita, ataupun ambil daripada
dukung ibu bapa kita sehingga sehingga masuk lubang kubur. Ilal lahdi. Tu ngaji. Kerana apa? Kerana ilmu ni kita kena berhajat pada baru sama. Innahum kanu khasirin. Apa makna kalimah khasirin? Khasirin di sini bermakna halikin, binasa. Sesungguhnya mereka itulah adalah yang khasirin, yakni halikin, mereka yang binasa. Tak binasa lagu mana apabila masuk di dalam api neraka agak khasirin. Dengan sebab itulah Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala ia katakan di sini, dakhalu fi zumrati ashbahihim wa adrabihim minal kafirin al-khasirin anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka itu mencalonkan diri dia masuk di dalam zumrah. Zumrah kumpulan orang seumpama tu dan orang yang ada pendirian lagu tu daripada kalangan orang yang beriman. Tak, orang yang bersikap dengan kekufuran, yang rugi dirinya sendiri dan ahli-ahli keluarga dia bila yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti. Itu maknanya gitu. Kalau gitu perkataan Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan kata ulaika, setelah daripada Allah Taala kata wallazi qala. Tengok cara ulama kita ambil fahami daripada Al-Quranul Karim. Dia kata kalimah ulaika ni, cuba kita ulaika ayat yang ke-18. Adapun ayat yang ke-17 tu Tuhan kata wallazi qala. Tak gitu. Wallazi qala dalilun ala ma dzakarnahu min annahu jinsun ya'ummu kullu man kana kadzalik. Tengok ya kata. Sesungguhnya ini ni sebagai dalil di atas apa yang kita sebut. Gapo hak kita sebut nak kata? Gapo maqulul qaul? Yakni sesungguhnya ayat ni panggil ayat jenis. Ayat jenis ni makna kan ayat jenis. Makna kata orang yang jenis umpama ni dia itu mengumum tiap-tiap mereka yang bersikap lagu ni. Makna kata utama sekali kalau mak pak tadi tu panggil kepada Allah Ta'ala dan Rasul, kalau kita tak istijabah, maka semua masuk belaka. Tak kira keluarga mana, tak kira generasi mana, tak kira masa mana, bangsa bahasa mana, tak dikirakan. Bahkan masuk habis. Masuk habis. Seperti masuk habis masuk lagu mana? Masuk seperti kata manusia yang tak beriman ikut bangsa bahasa mana, kalau tak beriman rugi. Tu. Tu makna kata jenis tu. Itu makna jenis. Faham tu dah? Itu maknanya gitu. Pia faham lagu ni? Dia tanya pula. Kena tanya mai. Tanya, kita kena tanya tok guru. Yang kata, demo orang awal je gano duk tanya banyak itu lalu. Tanya untuk nak tahu tak apa, tapi tanya untuk nak jadi masalah ni tak sah. Kita tok guru patah nak ada jawab, kita pergi kata yang nak lagu mana. Tapi kalau tanya untuk nak menambahkan ilmu, kena royak kepada dia. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Mana tok guru Tuhan suruh? Tuhan kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinat, dengan keterangan. Waz-zubur. Ajalah tu. Dengan keterangan, kena bawa keterangan. Orang alim ulama ni kena bawa keterangan kepada umat masyarakat. Tu bukan seperti dakwa orang yang bukan bersikap dengan ulama. Ayat kata, kalau kita rakyat berdemo tak faham. Kalulah demo orang alim, kita tak payah nak ayat. Tu panggil kata jalan lari tu. Panggil jalan cara putar belik dia. Akhir sekali orang yang alim pun tak tahu kata ya kecek ni ambil daripada mana. Orang jahil pun tak ada istifadah kata ya rakyat tu nak heret kita pergi kano. Nak mengajakkan kita tu pergi kano. Dua-dua. Ni sebab tu perkara-perkara tokoh-tokoh imah hak pesing dalalah tadi itu yang mengajar tu gitu cara dia. Nampak tu tak? Tu cara dia. Cuma dia pandai.
Ya buat soalan, ya buat jawab pe, ya gitu, ya putar dan belik dan sebagainya. Hak tu kita kena jaga-jaga. Buat nakal ni tak payah. Nampak tu tak? Awak nakal tak payah, tapi nak hak sungguh tu ya payah. Wak nakal tak ada pia boleh apa nama tak boleh buat, tapi nak ayat kata benda tadi tu orang pilih pula supaya kita kan nak kecek benda hak huduh, pia boleh kecek. Nah, kecek benda hak huduh ni mudah sekali sebab ya tak kena mikir banyak. Kata mengikut hawa kita nak kata, payah ke apa? Tapi orang boleh tahankan diri dia gunakan bahasa molek-molek hak tu hak kita kena ikuti sungguh tu, hak kena turut dia sungguh tu lagu tu. Nampak tu nah? Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa taala pun nak royaklah pula sini. Royak kata mana? Ayat yang ke-19. Walikullin darajatum mimma amilu. Di sini. Gapo pula walikullin darajatum mimma amilu? Ai likullil mu'minina darajatum mimma amilu. Tiap-tiap orang yang beriman ada pangkat-pangkat, mana darajat indallah lah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang dia itu buat amal. Dengan perkara-perkara yang dia itu buat amal. Itu setengah daripada pentafsiran ulama. Ulama hak satu pihak lagi ya pihak lagu ni. Ya pihak kata likulli azabin bihasabi amalihi. Tiap-tiap azab tadi itu mengikut keadaan hak dia amal. Lagu mana? Mana kata orang munafiqin bukan seperti kufur dia tu, orang seperti orang kufur biasa. Orang munafiqin ni darajat dia tu seksa teruk lebih daripada orang kafir biasa. Orang kafir biasa lebih baik daripada kafir al-Yahud yang senantiasa mengkacau dan senantiasa menzalimi terhadap orang yang beriman. Mana ada darajat dia? Ada darajat dia. Di antara dua ni boleh pehel, di antara dua perkara ni boleh pehel pergi mari. Pehel kata tiap-tiap orang beriman dia ada darajat dia di sisi Allah mengikut amalan dia. Tiap-tiap orang kufur dia ada darajat darakat seksa dia tadi itu mengikut apa yang dia itu buat kerja mari. Boleh tafsir. Dua-dua ni makan dua belah lalu dah. Lik ni pun boleh, lik tu pun tak apa. Tak ada masalah. Lepas daripada tu, ni nak ayat kata tiap-tiap orang ni kena ada amal dia. Kena ada amal dia. Tapi saya ni dan guru-guru kami ni iaitu dia kata gapo? Dia kata ayat ni dia kata utamanya nak menolak fahami orang-orang al-Jabariyah dan Murji'ah kata tak payah kita kena buat amal. Kita tu tanda siap dah nak jadi lagu mana. Tak payah kita nak buat amal. Tak kena. Itu adalah tak betul. Tak kena buat amal. Sebab kita nak darajat tadi itu kena ada amalan dia. Tuhan suruh kita masuk syurga di dalam. Tuhan suruh kita masuk syurga. Dan Tuhan retah izin juga seperti orang supaya orang tu masuk neraka. Sebab apa? Sebab amalan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk oleh manusia hamba aku di dalam syurga dengan sebab kamu itu buat amal. Sebaliknya mafhumul mukhalafah udkhulun nara bima kuntum ta'malun juga. Masuk olehmu akan api neraka aku dalam api neraka aku dengan sebab mung itu wa amal juga. Dua-dua ni adalah gapo apa yang kata adalah perkara yang kita sendiri kena duk jaga belaka. Kena duk jaga belaka. Setengah daripada ahli tafsir ya tafsir banyak lagi lah perkara-perkara yang kita lagi akan tahulah pada hisah yang lagi akan datang pula lah. Lepas daripada ni kita akan cara lagu lain pula, cara tafsir lagu lain pula. Ni tafsir dengan cara sekali lalu. Sekali lalu nak kita faham dengan cara sekali lalu. Ni tafsir hak pasal kata darajat permulaan. Kemudian
waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Apa makna waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun? Makna kata, dan bagi mereka masing-masing, dan bagi mereka masing-masing daripada puak jin dan manusia yang buat baik dan buat jahat tadi itu, disediakan berbagai-bagai peringkat balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Sesuai dengan mereka apa yang mereka itu telah kerjakan. Dan ketetapan yang demikian iaitu supaya Allah menyempurnakan. Liwafiyahum, mana kata nak mensempurnakan, supaya Allah Subhanahu wa taala mensempurnakan bagi mereka balasan-balasan amalan-amalan mereka. Tuhan nak sempurnakan. Sempurna lagu mana? Sempurna kata orang buat molek, gini. Sempurna kata orang tak molek, gini. Apa ni sempurna belaka? Nak boleh sebagaimana hak ya buat kerja. Wa hum la yuzlamu, sedangkan mereka tidak sama sekali dizalimi, nak buat rugi, tak ada. Sungguh kau ya Allah, sungguh Tuhan janji sungguh ni. Tuhan janji sungguh. Belum daripada Tuhan nak buat masuk orang dalam api neraka, nak buat masuk orang dalam syurga, Tuhan buat kan? Timbang amalan dulu. Timbang amalan dulu. Wari mizan. Neraca timbangnya tu wari dulu. Tuhan royak ke dalam Quran tu guru? Royak. Di mana tu guru? Tak tanya. Kena tanya. Kalau tak ada sebut langsung ayat Quran, jangan kacau. Saya kacau, dia buat mengaji main, rugi masa. Dia mau kata ramai, orang dah ikut, biar. Ramai, tak apa. Nampak dah tu? Tak, bukan dia tu. You kena baca ayat Quran, we dengar. Orang para warasatul anbiya ni, you kena baca ayat Quran, we dengar. Apa kan Nabi buat kat tu? Ni kalau hadis pun tak ada, Quran pun tak ada. Kalau waktu baik pun hadis maudhu'. Hadis pasal mimpi sahaja hak dalam kumpulan batiniyah tadi tu. Hak tu kena berjauh diri ni. Yang nak kacau, kena seksa sekali dengan dia. Sebab tokoh-tokoh a'immatul bid'ah ni ya lagu tu, ya jalan lagu tu ya. Nampak dah tu, hak baca ayat Quran kita, hak tu tokoh ahli sunnati wal jamaah, hak mazhab salah ialah tu. Dengar apa tak apa. Kalau baca ayat Quran kita dengar, baca hadis Nabi yang sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, okey lalu dah. Kalau orang tanya kata, hadis ni mana tok guru? Nabi mai royak. Nabi royak aku mai daripada Nabi sendiri. Tu tak sah. Saya kacau. Tu penipu dah tu. Apa yang kata tak? Tipu daya belaka. Tak saya kacau lagu tu. Apa ni bala tu. Bala hak sekarang lah ni. Walaupun dia nak lagu mana, rupa parah dia, tak ada apa. Itu tapi penipu. Dajjal. Minad dajajilah apa panggil. Dajjal. Lagu tu. Molek tu nak. Kita faham molek. InsyaAllah kita akan beri penjelasan tentang ni sama-sama. Biiznillahi ta'ala. Majlis ni kita pergi dengan umum. Majlis khusus kita akan betul dengan cara khusus. Supaya apa? Supaya nak jaga akan fahami hak yang murni, hak bersih ni. Nak kekal sekali dengan kita dan kepada anak cucu. Sebab tu saya seru kepada sahabat-sahabat saya dan guru-guru yang dihormati semua kena ambil sikap terhadap mereka khurafiyun umpama tu, kuburiyun umpama tu, dan orang panggil batiniyun umpama tu. Dia tak teralih daripada pegangnya dia, pahamnya dia. Kita pun kena kuat dalam masalah menerangkan kebenaran kepada umat manusia. Kalau tidak, hancur orang kita. Hancur. Orang balik setengah nak orang hancur dengan benda mabuk. Nak orang hancur dengan betina, dengan berapa. Hak ni nak orang hancur dengan masalah pahamnya agama hak benar. Hancur lebih. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Nampak tu? Kita nak dunia bahagia, akhirat kita berjaya. Lagu mana kita nak? Pasti kena ilmu hak nak buat mari kita nak pakai tu ilmu sahih, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang bersih daripada Allah Taala dan Rasul. Hak yang dicatatkan oleh alim ulama kita, hak mereka itu jamin dan ijma' di atasnya kata hak ni mari pada Nabi sungguh. Sebab ulama tulis buku kepada kita ni supaya nak jaga cara mikir ni dah.
Tu sebab dia tahu kata dia ni tak kekal, dia mati kan. Dia tulis buku supaya nak letakkan di atas muka bumi ni, kata cara orang hak jaya ni gini ni, hei manusia hak nak beremail pada aku ni, cara orang jaya dah gini dah. Umpama Bukhari tulis mari tu untuk nak jaga darjah-darjah umpama ni. Zaman dia bukan tak ada orang kata. Nampak? Ni darjah dah ni keluar mari ni tapi dalam rupa pasal tu. Tu pahal dah tu. Bukan perkataan kasar tu, perkataan kena di atas butir kita kecek. Kena di atas hakikat. Ya Allah, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Nampak tu dah? Ni kita nak pahal jadi jelas. Ya kan timur pula ni. Nabi zaman dulu tu timur 30 orang Nabi royak kata dakwah jadi Nabi. Hak ni timur Dajjal zaman kita ni, hak pasal kaki-kaki dia ni banyak. Banyak nanti tengok. Ni duk tahan ni, ada lagi duk luar negara ni banyak lagi, 400-500 lagi. Hak sorang ni pun tengok masyarakat dalam Nusantara kita ni jadi lagu mana. Orang pasal tu. 600 lagi nak klik lagi tu. Lagu mana nak jadi? Sebab tu kita kena siap sedia. Siap sedia ilmu pengetahuan tu. Orang lain tak kena ada bimbang. Tu orang tak erti gapo biar dia lah. Nampak tu tak? Orang tak erti gapo, tak saya terima, tak saya gapo, tak ada guna akal. Ya ada otak tapi tak ada akal. Payah. Tu payah biar tu tak usah duk kecek banyak. Nampak tu? Kita kecek dengan ahli-ahli hak reti-reti, hak pahal-pahal tu. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Makna kata akhirat esok gapo Tuhan letakkan mizan. Tuhan katakan tu, wa nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tengok. Wa nada'ul mawazin, kami meletakkan, Allah tu nada'u tu, Allah Ta'ala meletakkan timbangan mizan. Mizan yang adil. Liyaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Boleh tengok dengan mata kepala kata ni mizan Allah Ta'ala. Tiap-tiap orang kena tak amal atas tu. Allah. Rabbi qina azabaka yawma tab'asu ibadak. Minta Tuhan selamat kita apabila kita dikena bakit esok. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Fala tuzlam, maka tidak dizalimkan diri manusia mana-mana pun, sesuatu pun Tuhan tak zalim. Wa in kana mithqala habatin min khardal, sekalipun dia bawa amalan dia hak kecil sekali, lebih daripada biji sawi lagi, akan diletakkan di atas tu. Akan diletak di atas tu. Wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami itu pengkira, makna timbangkan amalan cukup pagi. Tapi Tuhan nak menzahirkan keadilan dia bawa datang mari mizan untuk nak kita itu beriman. Nak tengok kata keadilan Tuhan ni gini, tak payah mata kita. Sebab tu Tuhan kata kalau aku nak kira cukup dah, wa kafa bina hasibin, pada dah tak bagi mizan pun cukup. Tetapi Tuhan nak menzahirkan bagi kita sebagai manusia, kata Tuhan tak mahu nak zalim. Itu makna kata wahum la yuzlamun. Nampak tu tak? Itu makna kata wahum la yuzlamun. Inilah ayat Quran dia tafsir setengah di atas setengah, setengah di atas setengah, setengah di atas setengah. Cara dia tu lagu tu, cara dia tu lagu tu. Seterusnya mari kita tengok pula. Seterusnya ai la yuzlamuhum, apa la yuzlimuhum. Tidak dizalimkan akan hamba tadi itu sedikit pun. Apakah hak nak jadi banyak? Tak, sikit pun Tuhan tak zalim. Tuhan tak zalim. Ya Allah, minta Tuhan kita sempurnalah amalan kita. Amalan kita, iman kita, ihsan kita, tauhid kita, sempurna molek. Sempurna molek. Sikit dah insya-Allah, boleh 5 minit lagi habis masa. Kita tengok satu ayat lagi. Dia kata wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ya Allah, ya Rabbi sallim. Wa yauma, dan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, wa yauma, pada hari, iaitu wa yauma, dan pada hari, wa yauma, dan pada hari.
Dan ingatlah semasa orang-orang kafir itu, ahli tafsir terjemahlah tu. Dan ingatlah semasa orang-orang kafir didahulukan kepada neraka serta dikata kepada mereka, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkarul insan anna lahu zikra. Tu ke? Makna kata dibawa datang api neraka mari. Dibawa datang api neraka mari dengan kehendak Tuhan. Ya datang. Lagu mana tak usah tanya. Tuhan kuasa menjadikan perkara yang tak ada kepada ada, benda ada dah nak retah lagu mana serah dia. Asal kacik. Tak usah lagi bubuh. Benda hak Tuhan tak ada rakyat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada rakyat, kita tak usah bubuh. Tak gitu. Ada yang kata, metah kalau gitu, bukan metah benda masak dah. Nampak tak? Benda masak dah. Kita pakai ambil buah dalam mulut kita selalu. Seperti buah zabib ke? Buah, apa nama panggil kata, buah ainab tu ke? Kena dah pergi masak pula nak makan. Tak, dia masak dah. Dia pesen masak pesen tu. Makan lalu tak apa. Tak sedar kaca. Wak gitu, wak gini jadi punah. Punah rasa dia pula. Dikatakan, bagi mereka, dimakan itu, wa yawma yu'radul ladzina kafaru. Makna kata hari yang kami itu yu'radu, dibetangkan bagi mereka-mereka yang kufur 'alan nar, di atas api neraka. Nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Dikatakan bagi mereka ni, kata lagu ni nak taubih, untuk nak mencelakan. Dan nak celakan, nak menghuduhkan, nak kata, puak mu ingat molek. Ingat molek. Aku akan jadi seperti aku rakyat ni. Itu tambih pengingatan bagi orang tak beriman dan nak mewarakkan orang-orang yang beriman. Mewarakkan orang-orang yang beriman. Mana kata orang beriman sendiri pun kena beringat juga. Kena balik bukan mana kata ayat orang kafir ni hak turun di atas orang kafir khusus ni kita tak ada boleh ambil istifadah gapo bukan. Ambil pedah gapo itu bukan. Tu maknanya gitu. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ni habis. Lagu mana adhhabtum? Ay adhhabtum tayyibatikum, tayyibat apa nama situ tu? Tuhan katakan, Tuhan kata di sini, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum. Adhhabtum tayyibatikum. Balah mana? Mana Allah Subhanahu wa taala menghabiskan oleh akan mereka itu kebaikan mereka. Tayyibat ini makna kata kalau kita nak kesedaknya dia. Tayyibat ni mana kata benda hak baiklah bagi dia. Fil akhirah, di negeri akhirat esok, min ma'asikum fid dunya, daripada maksiat-maksiat kamu dalam dunia. Maksiat ni Tuhan royak kata dia ni ada kebaik. Apa nama apa panggil tayyibat. Tayyibat ni benda yang jadi kelazatan lah. Maksiat ni ya ada kelazatan dia, okey? Ya ada kelazatan dia maksiat ni. Sebagaimana orang tahu tu lah, manusia tahu belaka. Cuba kita tengok orang-orang kafir berapa nama tu. Kita boleh tengok dia. Seolah kata dikatakan mereka itu, Allah tak salah Allah Tuhan kata, mung tadi itu syaghalatkum syahawatu anit ta'at. Mana kata hawa nafsu dia tadi itu yang dok mengganggukan dia daripada ketaatan. Seolah kata dia mendahului tu hawa nafsu di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata lagi tu. Seolah kata Allah Taala ni nak ayat kata dulu mu ambil dah. Mung ni aku duk panggil suruh semaya, mung tak semaya. Mung tak zakat. Ha ni orang kafir ni bukan orang Islam. Orang Islam fasik tu kita tak nak kecek sini. Ni orang kafir betul. Sebab orang kafir ni dia atas syariat tadi tu dia kena hisap suku. Adapun orang kafir tadi itu dia kena hisap tentang kekufuran dia itu satu dah.
Tu hak dia tak semaya, tak puasa, tak zakat, tak gapo, hak tu suku. Tu lagu tu cara dia. Allah. Apa nak buat kana? Azhabtum, Tuhan menghilangkan tayyibatikumul hayatid dunya. Tuhan hilangkan benda tadi. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Tuhan menghilangkan. Sebab dia kira lagu ni, sebab orang kafir ni ialah ni ya. Sifat dia lagu ni, sifat dia lagu mana tahu tak? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tu sifat dia. Hei Tuhan beri dunia pada aku. Akhirat esok aku tak ada nak. Salah gitulah lisanul hal dia. Dia nak sungguh, dia nak kepada dunia. Sebab tu dunia dia kira. Kita orang Islam tak boleh kira dunia sangat. Dalam arti kata kira pada dunia, awak aku nak buat apa dunia aku sini. Akhirat kau kira ada sungguh tak. Tu fikir orang nu. Fikir orang tak beriman tu. Ada. Saya pernah dengar dengan dua telinga. Akhirat nak jadi lagu mana ada sungguh tak sungguh tu tak tahu lagi, kita usnai dunia dululah. Hak tu ada ayat tu dalam Quran tu, Rabbana atina, minta Tuhan juga. Tuhan berilah kepada kami ni. Apa nama? Rabbana atina fid dunya. Kepada kami ni benda dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat ada gapo sekarang tu. Sebab dia ambil dengan cara tak kena. Tapi mukminun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tengok sifat dia. Ambil dunia dengan cara molek dalam arti tak zalim kepada diri, tak zalim kepada orang. Nak kepada akhirat, ia tahu kata akhirat tadi itu kekal abadi dan tidak ada binasa dan tak mati. Kemudian dia minta pula doa daripada Tuhan nak dia tu jauh daripada api neraka. Tengok. Mana labur di antara boleh dunia pemolek, boleh akhirat pemolek. Cuma dunia ia faham kata tempat cobaan, pasal dia lah apabila masuk di dalam medan percobaan, ia kena adalah persediaan dia kena tahankan diri gitu dan gini dan sebagainya. Nampak tu tak? Itu maknanya sepatah lalu. Kemudian insya-Allah kita akan hubung pula pada pengajian kita terhadap ayat ni sebab masa tu sampai dah. Fal yawma tujza wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum wa bima kuntum tafsukun. Insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang. Kalau nak kaca pun ya panjanglah pula. Lepas tu nak syarah lagi nak masuk dengan suasana hak kita kena faham wakil ni, mana suasana hak sungguh kita duk berlaku ni terhadap ayat ni lagu mana, itu berhajat kepada huraian mendetailkan sedikit kerana masa tu sepuk dah. Jadi kata habis masa dah, sekarang ni kita mari hubung pada hisah yang lagi akan datang. Insya-Allah kita boleh pada pagi ni dua keratan daripada suratul Ahqaf ayat ke-18, 19 dan sedikit daripada ayat yang ke-20. Biiznillahi ta'ala pada hisah yang lagi akan datang kita akan mensempurnakan pentafsiran daripada ayat ke-20 daripada suratul Ahqaf. Pada pagi ini sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan hidayah Al-Quran itu, taufik Al-Quran itu boleh kita tu boleh guna, boleh kita pakai di dalam dunia yang sementara ini dan kita akan dapat ganjaran kemenangan, kejayaan dan benda yang kekal itu di dalam hari akhirat nanti pula. Itulah harapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.